Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Atira Hanis binti Roslan dari 1 PPISMP Pendidikan Islam 5. Saya akan memperjelaskan serba sedikit tentang aplikasi kaedah resam Usmani dalam penulisan ayat Al-Quran. Saya mulakan dengan bacaan surah Taha ayat 1 hingga 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna wa hal ataka hadithu Musa إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالواد المقدس طوى صدق الله العظيم. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kaedah resam Usmani, iaitu Al-Hazaf, Az-Ziyadah dan juga Al-Hamzah. Al-Hazaf ialah membuang atau mengurangkan huruf pada kalimah tertentu dalam resam Usmani. Huruf yang tidak ditulis tetapi wajib dibaca sama ada ketika wasal atau waqaf. Az-Ziyadah pula menambah huruf pada kalimah tertentu. Huruf yang ditulis tetapi haram dibaca sama ada ketika wasal atau waqaf dalam resam Usmani. Al-Hamzah pula terletak pada permulaan, pertengahan atau di hujung kalimah. Seterusnya, hazaf alif yang terdapat dalam resam Usmani dalam surah Taha, iaitu was-samawat dan juga ar-Rahman ditulis tanpa huruf alif. Seterusnya, hazaf waw. Contohnya, nudia ditulis dengan satu huruf waw sahaja. Seterusnya, hazaf lam iaitu illa ditulis dengan sabdu di atas menggantikan huruf lam. Seterusnya, az-ziyadah. Contohnya, imkusu. Seterusnya, penulisan hamzah terbahagi kepada dua, iaitu hamzah qat'i dan juga hamzah wasal. Hamzah qat'i dibaca dengan jelas, iaitu contohnya Al-Quran. Contoh bagi hamzah wasal adalah alal arsy. Seterusnya, tanda-tanda bacaan yang terdapat dalam resam Usmani adalah tanda sukun, tanda mad panjang, tanda bulatan berhias, tanda waqaf, tanda sifar bujur, tanda hamzah wasal, tanda alif kecil, tanda waw kecil dan tanda alif lam. Tanda sukun iaitu terletak di atas mana-mana huruf Al-Quran yang menunjukkan bacaan izhar, iaitu jelas. Contohnya, illa tadhkiratan liman yakhsha. Seterusnya, tanda mad panjang menunjukkan kadar bacaan mad tersebut hendaklah lebih panjang daripada kadar bacaan mad asli. Contohnya, ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Seterusnya, bulatan berhias
Bulatan berhias yang bernombor menunjukkan bilangan dan penghujung ayat. Seterusnya, tanda waqaf al-waslu aula, iaitu lebih utama meneruskan bacaan. Seterusnya, tanda sifar bujur, iaitu tidak dibaca ketika wasal tetapi tetap dibaca ketika waqaf. Seterusnya, tanda hamzah wasal, iaitu diambil dari kepala huruf sad. Tanda ini hanya terletak di atas huruf hamzah wasal, menunjukkan huruf ini tidak disebut ketika menyambung bacaan. Seterusnya, tanda alif kecil, iaitu dibaca dengan 2 harakat. Contohnya, illa tazkiratan liman yakhsha. Seterusnya, tanda waw kecil, bermaksud huruf asal yang tertinggal dan mesti dibaca menjadi mad silah qasirah jika sebelumnya huruf ha domir bertemu selain huruf alif. Contohnya, lahu ma fis samawat. Seterusnya, alif lam. Alif lam terbagi kepada 2, iaitu alif lam qamariyah dan juga alif lam syamsiah. Alif lam qamariyah, bunyi lam sukun dizahirkan, manakala alif lam syamsiah, bunyi baris huruf sebelum kalimah yang mempunyai huruf alif lam dimasukkan terus ke dalam huruf ketiga. Contoh alif lam qamariyah adalah ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Contoh bagi alif lam syamsiah pula, ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Seterusnya, hukum tajwid. Hukum tajwid yang terdapat dalam surah Toha yang saya bacakan tadi ialah idgham ma'al gunnah, idgham bila gunnah, ikhfa haqiqi dan juga izhar halqi. Idgham ma'al gunnah memasukkan dengan dengung 2 harakat. Huruf yang terlibat ialah ya, waw, mim dan nun. Contohnya, illa tadhkiratan liman yakhsha. Seterusnya, idgham bila gunnah memasukkan tanpa dengung. Huruf yang terlibat adalah lam dan juga ra. Contohnya, illa tazkiratan liman yakhsha. Seterusnya, ikhfa haqiqi, iaitu tersembunyi. Huruf yang terlibat adalah ta, sa, jim, da, za, zai, sin, shin, sad, dot, ta, za, fa, qaf dan kaf. Contohnya, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Seterusnya, izhar halqi, iaitu dibaca dengan jelas tanpa dengung. Huruf yang terlibat adalah alif, ha, kha, ain, ghin, ha. Contohnya ialah la'alli atikum minha biqabasin aw ajidu 'alan nar. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam.